Bismillahirrahmanirrahim. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات. Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, maka akibatnya Allah akan menyaksakan orang-orang lelaki yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik. Wal musyrikin wal musyrikat, dan orang-orang lelaki yang musyrik serta orang-orang perempuan yang musyrik. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan juga Allah akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sememangnya Allah amat pengampun dan amat mengasihani. Ayat sebelum ini menyatakan kewajipan ataupun tawaran Allah supaya menerima amanah yang dipertanggungjawab kepada manusia. Amanah ini dinyatakan telah ditawar kepada langit, bumi, bukit bukau, kayu-kayan dan semua makhluknya, makhluk Allah, supaya menerima amanah. Tetapi semuanya tidak sanggup. Manusia mempunyai kelayakan untuk memikul beban ini, lalu mereka menerima. Tetapi sebahagian manusia sahaja dapat menyempurnakan amanah, sebahagian yang lain melencong, menyeleweng daripada amanah ini. Amanah yang ditawar ini ada untung dan ada ruginya. Keuntungannya besar jika berjaya, tapi paling rugi sekali jika dia tidak menjayakan tugas. Justru itu bukit bukau tidak menerima, tidak sanggup melaksanakan amanah yang ditawar itu, dan mereka mengatakan kami tidak sanggup mengaku. Keadaannya samalah jika boleh kita bandingkan. Tanggungjawab untuk yang ditawarkan itu berat. Kita katakanlah yang berat ini kapten kapal terbang lah kita katanya. Dan yang satu laginya pemandu taksi. Pemandu kapal terbang ini gajinya dia 100 kali ganda. Kawan RM1 dia RM100. Kawan RM100 dia nya RM1,000. Banyak duit. Ya, saya agaklah kata betul tak apa. Ya. Tapi pemandu taksi ni kadang-kadang ada penumpang, kadang-kadang tak ada, nasib dia lah. Tanggungjawab dia rendah. Kalau berlaku kemalangan apa-apa, boleh jadi kereta saja yang rosaknya, kereta saja naik hancur. Tapi tuannya selamat, alhamdulillah. Kalau apa-apa boleh datang masjid apa. Cuma kereta saja rosak. Itu. Tapi kalau kesalahan di udara, habis dia dan semua penumpangnya habis akan terbunuh. Habis. Jadi inilah dia bezanya tanggungjawab yang ditawar, tanggungjawab amanah yang ditawar Allah Subhanahu wa taala kepada bukit bukau dan kepada manusia. Manusia boleh terima sebab dia ada kepandaian. Dia ada sebutnya ni zalumun jahulun. Dia ada keupayaan, dia ada kelayakan untuk jadi orang alim, dan dia ada kelayakan untuk menjadi seorang yang adil. Jadi di sinilah menentukan manusia ini kepada manusia terbahagi kepada dua bahagian, dan asalnya pembahagian manusia ini biarpun datangnya daripada mana, apapun pekerjaannya, apapun jawatannya, dari benua mana dia datang, dari keturunan mana dia datang, dia akan terbahagi menurut Islam kepada dua bahagian. Pertama mukmin, yang kedua kafir. Yang melaksanakan amanah ini, maka dia orang mukmin. Yang tidak melaksanakan amanah ini, dia kafir. Tetapi dengan tiba-tiba manusia setelah menerima amanah ini, ada lagi pulanya serpihan, satu kumpulannya jadi kumpulan ketiga dia. Kumpulan ketiga namanya munafik.
Munafik ni asalnya tak ada di zaman Makkah, tak bunyi, tak dengar adanya orang munafik. Tetapi bila sampai ke Madinah, datang kumpulan ini, ada kumpulan ini. Padahal zaman Madinah manusia sudah kaya, manusia dapat kemudahan, sudah ada kebun kurma, sudah ada tempat kediaman yang selesa, sudah ada, tidak seperti zaman Madinah. Masyarakatnya Islam sepenuhnya, tidak seperti masyarakat Makkah. Tapi manusia ini bahaya bila dia duduk pada waktu senang, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia susah, dia jadi seorang hamba Allah yang baik. Tetapi bila dia senang, mulalah dia menyeleweng, dia kacau manusia ini. Jadi inilah dia yang nak bercakap, ayat yang nak bercakap ni, yu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, golongan ketiga yang baru lahir dalam masyarakat Islam, iaitu munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan, dua-duanya sekali. Munafik ni kita terjemahnya dalam bahasa Melayu musang berbulu ayam. Ini bahaya ni. Kalau tentu nak jadi musang lah. Ayam boleh kenal, kamu musang. Nak jadi ayam. Jadi tidak. Kalau jadi musang saja bahaya, kita buat dorang. Kalau jadi ayam boleh jadi, maknanya boleh makan percuma. Tapi bila tiba waktu dia harus meleh. Macam itulah. Lebih baik katanya kadang-kadang jadi musang, kadang-kadang jadi ayam, kadang-kadang musang dan ayam. Munafik namanya. Munafik. Jadi golongan munafik ini lah golongan yang paling berbahaya di dalam masyarakat. Paling berbahaya. Sebab dia tak boleh masuk kawan. Dia nak berkawan, bila dia nak berkawan dia pakai jubah musang. Nak berkawan, tapi bila dia keluar dia pakai yang jubah lain pula. Jubahnya ini bertukar warna-warni dalam hidup ini. Bagi mereka anggap inilah kebaikannya. Inilah cara hidup yang terbaik. Jadi munafik, jadi musang berbulu ayam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini orang yang tidak bertanggungjawab dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya amanahnya amanah akidah, amanahnya syariah, amanahnya muamalat, amanahnya akhlak, amanahnya adab. Semua sekali ini mesti diterima, tak ada satu pun yang boleh dikecualikan. Apabila kita terima separuh dan separuh yang lain lagi kita tolak, maka kita termasuk golongan inilah, namanya munafik. Tak boleh sama sekali kita terima hanya akidah saja, ataupun akidah ni yang mudah-mudah sajalah, yang ringan-ringan saja. Tapi yang berat-berat tu kita kata tak payahlah. Umpamanya itu satu kesilapan bagi orang yang beragama, orang Islam. Sebab Islam tidak boleh dia bahagikan berjuzuk-juzuk. Kita mahu juzuk yang sempurna bagi kita, yang selesa bagi kita. Juzuk yang boleh menyulitkan hidup kita, kononnya kita tak suka yang tu. Kita tak mahu agama ni jadi satu nizam, satu sistem. Tak mahu. Nizam ni, Islam ni terpulanglah pada pribadi, hak pribadi, bukan hak sesiapa pun boleh mengekang hidup kita. Tak mahu. Kita untuk pulanglah pada Allah Islam. Jangan ganggu orang lain, kita kubur masing-masing. Umpamanya ini penyakit yang ada di dalam masyarakat Islam. Penyakit inilah namanya nifaq. Nifaq ini satu bahasa yang kalau diterjemahnya tak dalam istilah, tapi dalam bahasa Arabnya dia mempunyai erti satu haiwan, satu jenis haiwan yang mempunyai dua lubang masuk dan lubang keluar. Sebab untuk menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa pada musuh, dia akan masuk dalam satu lubang. Musuh yang menunggu di lubang yang dia masuk ini tertipu sebab dia ada lubang lain dia lagi. Lubang lain namanya nifaq. Nifaq juga dalam bahasa Arab nafaq ni terowong tu pintu masuk lain daripada pintu keluar. Jangan pintu keluar bila masuk kena dia tangkap mangsa, dia akan ditangkap dan celaka dia. Ya, itu namanya munafik.
Munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengapa manusia begitu? Jangan adakan amanah sajalah. Kalau macam tu, manusia boleh dibagi kepada mukmin dan kafir, yang beriman dan yang kafir, tapi tak ada yang ketiga. Yang ketiga ini sama ada nak masuk dalam mukmin atau nak masuk dalam kafir. Tidak, tak boleh. Tak boleh begitu. Sebabnya akibat manusia ini, manusia ada akhirat. Manusia akan menuju kepada satu hari nanti, hari yang membezakan antara mukmin dan kafir, dan pada masa yang sama juga munafik akan dibalas bagaimana dibalas orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir ada tempat pembalasannya. Mereka ini di dunia jelas dia kafir, di akhirat juga jelas dia kafir. Selesai. Dia musyrik di dunia, musyrik di akhirat. Tapi munafik tidak. Munafik dia Muslim di dunia, Muslim lahirnya, tetapi hakikatnya tidak. Hakikatnya dia membagi-bagikan agama. Mana yang senang dia kata senang, mana yang sulit dia rasakan tidak sesuai. Agama bukan satu sistem untuk mengekang kehidupan kebebasan manusia. Ini pemikirannya secara mudah untuk kita tafsirkan. Jadi mengapa munafikin ini dibahagikan satu bahagian khas, munafikin dan munafiqat, supaya liu'adziban, supaya kesudahannya, supaya kesudahannya Allah membalas, menyaksakan orang-orang lelaki dan perempuan yang munafik. Ada balasan khas bagi mereka. Boleh jadi munafik ini dia munafik tak berat munafik dianya. Kita katalah munafik ni munafik amal saja. Munafik ni kerana dia mengerjakan dosa besar, tapi dia akidah dia munafik. Dalam satu hadis kami menyatakan, tak ada orang munafik ada tiga. Iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia silap janji. Munafik ni perangai itu perangai munafik, perangai. Tapi dia tidak kafir, dia tak masuk golongan orang kafir, masuk golongan orang mukmin, tapi menyeleweng hidup dia. Amanah dia tidak laksanakan dengan baik. Iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia salah janji. Wa iza tumina khana, bila diserahkan amanah dia khianatkan amanah. Wa idza haddasa kadzaba, bila dia bercakap cakap bohong, cakap dusta. Salah tiga, salah satu. Antara tanda munafik inilah tiga perkara. Tapi ini munafik amal, bukan munafik akidah. Munafik amal ini orang itu masih lagi dalam kumpulan orang mukmin, kumpulan orang Islam. Tetapi Al-Quran meletakkan, membuka golongan yang baru, namanya golongan munafik orang ini. Satu lagi munafik kafir, iaitu munafik akidah. Munafik akidah ini kafir. Syirik munafik akidah. Syirik salah satu daripada munafik akidah yang menjanjikan seorang itu dengan balasan neraka yang selama-lamanya di akhirat. Sebab kesilapan itu bukan pada amal tapi pada akidah. Pada akidah. Seorang yang masih mempercayai adanya saingan pada Allah Subhanahu wa taala, yang dia bergantung sepenuhnya kepada sesuatu yang dianggapnya saingan kepada Allah, maka dia syiriklah. Ini tidak boleh ditanding. Kesalahan ini tak boleh disamakan dengan orang yang berjanji, dia menyalahi janji. Bila diserah amanah dia salah, dia khianatkan amanah. Bila bercakap dia dusta. Tak sama. Ini munafik amal, ini munafik akidah namanya. Kemana mereka ini, munafikin laki-laki dan munafikin perempuan, Allah pada akhirnya, pada kesudahannya, akibatnya Allah akan menyaksa mereka, yakni orang lelaki munafik dan perempuan yang munafik. Di sini ayat ini menekankan adanya munafikin laki-laki, adanya munafiqat perempuan. Kedua-duanya ada untuk mengingatkan kaum wanita, jika mereka melakukan dosa maka mereka tanggung sendiri. Suami-suami mereka tidak boleh mengambil, tidak bertanggungjawab dengan amalan. Lelaki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja.
janjinya jika mereka beriman dan bertakwa syurga siapapun mereka itu, tak kira laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang ada salah satunya berada di syurga dan salah satunya berada dalam neraka, dan dia tak boleh menyalahkan suaminya ataupun mengucap terima kasih kepada suaminya, kepada bapaknya, kepada keluarganya. Tak ada. Tanggungjawab masing-masing. Jika syurga maka atas amalannya, jika mereka ke neraka juga maka atas dosa yang ditanggung olehnya. Dia mesti bertanggungjawab dengannya. Oleh itu munafikin disebut satu bahagian, munafiqat pada bahagian yang lain. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak boleh tanggung dosa orang lain. Itu prinsip dia dalam Islam. Seorang manusia juga tidak boleh menghadiahkan pahala khas kepada orang lain. Kalaulah dia sendiri misalnya orang yang sudah ragu tentang Islam ini, siapa boleh tolongnya? Nak tolong bagi pahala kepada dia, nak tolong semayang, nak hadiahkan kepadanya, itu bukan caranya. Bukan cara. Amalan sendiri akan menentukan nasibnya di akhirat. liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati. Allah akan menyaksakan orang lelaki dan orang perempuan yang munafik. Itulah sebabnya amanah ini yang menentukan mereka. Wal musyrikin wal musyrikat, dan orang lelaki yang musyrik serta orang perempuan yang musyrik. Ini musyrik ni lain sikit, ini kafir. Munafik didahulukan daripada orang musyrik mempunyai erti juga. Mengapa munafik dahulu? Munafik lebih bahaya daripada orang musyrik. Sebab munafik dia tak boleh kenal dia musuh. Dia musuh pada Islam tapi tidak dikenali. Tapi musyrik dikenali. Ya. Munafik kadang-kadang dia puasa juga. So boleh jadi dia lebih kuat lagi puasa Isnin Khamis pun tak tinggal. Hak mukmin ni Isnin Khamis dia kata dia amalatnya amal ibadat hak lapar ni dia tak berapa minat dia dah. Dia minat amal ibadat hak kenyang. Awak ajak pergi tahlil, awak ajak pergi mana-mana makan, kata boleh hanya tu. Tapi puasa ni lapar. Dia tak lawan ibadat puasa ni. Munafik tidak. Munafik ni kadang-kadangnya dalam amal ibadat ni dia mendahului yang lain. Jadi bahayanya dan dia tidak boleh dikenali di dalam masyarakat. Musyrikin boleh kenal siapa orangnya musyrik pada pakaiannya, pada pergerakannya, tingkah lakunya, adabnya, akhlaknya dapat dikenal pasti. Wayatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini akhir surah Al-Ahzab. Satu tawaran yang sangat-sangat berharga, iaitu tawaran bertaubat. Jika kita telah melakukan amalan yang boleh membawa kita kepada nifaq, kita tidak jujur dengan Islam ini, kita pernah bermuka-muka dengan amal ibadat tertentu umpamanya, maka ia adalah satu dosa. Tetapi pintu taubat masih terbuka kepada semua orang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan. Terimalah tawaran ini supaya mana-mana tempat yang calat itu dapat dibersihkan melalui taubat. Taubat adalah jalan untuk kembali kepada Islam. Ini pintu pertama. Kembali kepada Islam dengan bertaubat. Taubat artinya balik. Kita balik ke pangkal jalan. Sebab kita sedar bahawa kita telah melakukan kesalahan, dosa. Balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan artinya kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyerah diri, namanya taubat. Bukan tidak penting sebenarnya kita istighfar, tidak baca Astagfirullah. Sebenarnya astagfirullah ini perlulah disertakan dengan hati yang akur kepada kesalahan. Disertakan dengan hati. Mulut saja berapa ratus kali pun sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Tentulah juga tak ke mana-mana. Tetapi kesedaran hati bahawa kita telah salah dan kita mengaku dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita bertaubat, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa. Itu maknanya taubat. Sekalipun dia tak semayang, sunat taubat. Kalau semayang sunat taubat itu lagi baiklah, lagi baik. Istighfar lagi baik. Tetapi penjernihan hati adalah yang pertama. Tepat dia yang pertama. Satu perkara yang perlu kita lihat, Allah
Allah menerima taubat bila dia terima taubat? Bila-bila pun. Nama Allah ini adalah antaranya At-Tawwab. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kita belum ada lagi, dia dah Tawwab dah Tuhan ini. Nama dia At-Tawwab, penerima taubat. Sebelum kita buat dosa pun Tuhan penerima taubat dah. Sebelum kita berbuat dosa lagi, Tuhan tahu. Seolah-olahnya kamu buat dosa, aku menerima taubat kamu. Buatlah dosa, tapi pentingnya kemudian bertaubatlah. Kalau begitu. Jadi dengan bahasa lain yang kita sebut, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melakukan dosa. Sebelum melakukan dosa, Tuhan terima taubat. Sebab Allah bersifat taubat sebelum ada manusia. Allah bersifat dengan sifat Maha penerima taubat sebelum ada dosa, sebelum manusia melakukan dosa. Dan ini satu rahmah yang terbuka luas di hadapan kita. Pintu taubat itu adalah satu peluang yang sangat baik bagi mereka yang melakukan dosa. Mereka ada harapan untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna. Liyatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah menerima taubat kepada orang mukmin dan mukminat. Maknanya orang mukmin, ya mukmin, tapi sekali-sekala berbuat dosa memanglah. Tak ada manusia yang maksum daripada dosa. Jika seorang mengakukan dirinya tidak pernah melakukan dosa, maka dia tidak kenal dirinya. Jika dirinya seorang manusia, maka manusia tak sunyi daripada kesalahan. Kullu ibni Adam khata'un. Nabi kata, semua manusia, semua anak Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabuna. Sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat. Dia bersalah, dia bertaubat. Dia bersalah, dia bertaubat. Pagi dia berdosa, petang dia bertaubat. Petang dia bertaubat, besok dia bertaubat, malam dia bertaubat. Ini sebaik-baik manusia. Tetapi takkan jumpa sama sekali manusia yang bersih rekodnya, tak ada dosa, biarpun dosa kecil, dosa besar. Ini tidak ada. Satu kenyataan yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Peraturan yang dibuat oleh Nabi adalah tepat dan benar menurut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ini penutup bagi surah Al-Ahzab yang membicarakan manusia ini banyak kategorinya, banyak kuatnya, banyak bahagian-bahagian manusia. Ada berdosa, ada yang tidak berdosa. Ada mukmin, ada munafik. Ada yang setia pada janji, ada yang tidak setia pada janji. Ada yang suka membuat fitnah, yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tapi akhir ayat, wa kana Allahu ghafurur rahima, seolah-olah ayat ini dia sapu bersih semua taubat yang, semua dosa yang lalu, yang disebutkan sebelum ini. Tapi syaratnya manusia akur kepada sikapnya, kedudukannya yang melakukan kesalahan itu. Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dua sifat, Maha pengampun satu, Maha mengasihani satu. Kalau dia Maha pengampun, dia tidak kasih, dia tidak buka, dia pengampun tapi tak buka pintu. Dia tak buka pintu taubat, tak buka pintu Maha pengampun itu. Dia buka kepada setengah orang saja, sebab tidak ada rahmah. Tapi bila rahmah ada dan Maha pengampun, dia buka pintu seluas-luasnya. Setiap waktu 24 jam dibuka. Allah, kita sakit pukul 2 pagi pun klinik itu 24 jam. Kita sakit pukul 4 pagi, klinik 24 jam. Tapi kalau kita pergi pukul 7 pagi, dia pintu dia buka 24 jam. Pukul 7 pagi sudah semai subuh kita pergi, tak ada waktu tu, tak ada. Tapi sepatutnya dia buka juga lah. Bila janji 24 jam. Tapi kerap saya pergi pukul 7 pagi. Dia kata nanti dulu pukul 9 baru buka. Jadi 24 jam apa? Saya masuk dalam tu, saya cakap, apa 24 jam? Datang pukul 7 lagi, pukul 9 baru boleh rawat saya, belum jumpa. Pasal kita rasanya kita penting lah begitunya. Pertama sekali orang tak ada, kita kata pukul 2. Rupanya orang memang tak ada.
Bekerja buat tasawuf. Itu dia 24 jam. Tapi jika kita kata Allah Subhanahu wa taala 24 jam dia membuka pintu taubat, dia Maha Pengasih, inilah tepat dengan waktu, tepat seperti mana dijanji olehnya. Jadi kita masuk surah Al-Ahzab dahulu dengan penuh malapetaka, tapi kita keluar, kita selamat, hati kita tenang, lega, sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Inilah seterusnya